Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 4.55, masuk session untuk sains tingkatan 4. Kita mula dengan chapter 5, mutation. Okay. So, kita tengok mutation ni adalah apa maksud mutation tu Okay. Ini macam kamu dah tahu, mutant. Macam dalam X-Men kan. Okay. So kalau kita tengok, a normal human has 46 chromosomes. So kalau kromosom daripada nombor 1 sampai nombor 22, apa nama kromosom dia? Nombor 1 sampai nombor 22. Apa nama kromosom dia, kelas? Very good, autosome So nama dia autosome. Sharifah betul. Okay. So yang last kali tu, yang XY tu kita nama kromosom apa? Very good, sex chromosome. Okay. So ini adalah normal human being di mana setiap ni ada one pair. Dua. Okay. Okay, kalau lah human karyotype untuk male, dia ada kat sex chromosome dia XY. Tapi kalau female, dia XX. Okay, apa maksud mutation? Mutation, a change in the genetic information of individual. Maksudnya ada perubahan genetik dalam satu orang tu. Dan it can happen spontaneously and randomly. So, siapa-siapa boleh kena. Siapa-siapa boleh, kalau macam anak tu macam dia ada mutation, so tak disalahkan keadaan lah sebab randomly benda tu boleh berlaku. Okay, so ada two types of mutations, iaitu chromosome mutations dengan gene mutation. Okay, kalau chromosome mutations, kita tengok refers to changes in the structure or number of chromosomes. So dia ada masalah dekat structure dia ataupun bilangan kromosom tu. Kalau terlebih ke terkurang ke, akan berlakulah chromosome mutation. Okay, lepas tu ataupun gene mutation. Dekat gene tu ada chemical changes. So kat situ kita panggil dia gene mutation. Okay. So ada dua, chromosome mutation dengan gene mutation. Okay. So ada 3 types of chromosome mutations, iaitu Down syndrome, Klinefelter syndrome dengan Turner syndrome. Okay. So kalau nak tahu chromosome mutation ni, dia ada perkataan syndrome. Okay. So Down syndrome and extra chromosome in chromosome 21. Lepas tu Klinefelter, dia punya sex chromosome dia terlebih 1X, patutnya XY. So dia jadi XXY. Ataupun Turner syndrome, di mana sex chromosome dia tak cukup 1. Dia ada X sahaja. Okay, kita tengok Down syndrome. Okay, siapa pernah tengok orang yang Down syndrome? Okay, kebanyakan kamu, okay, saya ada makcik saya, arwah makcik saya, dia Down syndrome. Tapi kalau tengok muka dia sama kan? Mata dia sepet, hidung dia penyek, okay. Lepas tu, dia macam tak batang, okay. Dia pendek. Dia macam, okay. So kalau kita tengok Down syndrome chromosome, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah ke 20, okay. Tapi kromosom ke-21 dia, okay, kromosom ke-21 dia terlebih 1, 2, 3. Dia terlebih. Salah Anissa. Allah, mata kau besar lah Anissa, Jepang. Okay, 1, 2, 3 kat kromosom ke-21 ni ada 3 kromosom. Dia tak pair. Yang lain tu pair. Cantik je. Pair kan. Sampai ke-21. Okay, so kita panggil dia Down syndrome. Okay, ni pelik sikit Ini adalah Klinefelter syndrome. Sex kromosom dia ada 3. Instead of XX ataupun XY, dia jadi XXY. So, bila ada Y kat sini, maksud dia mesti lelaki. Apa yang ada Y kromosom,
Kita panggil dia lelaki. Lepas tu Klinefelter ni adalah, dia bukan Hunza. Dia bukan Hunza bukan, sajak tu normal. Okay. So kita tengok Klinefelter yang betul, yang ada rupa Klinefelter. Klinefelter syndrome. Macam mana rupa orang yang sebenar dia. Okay. Tak ada orang sebenar. Tak nampak pun sana. Okay. 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 So dia lelaki, tengok leher dia. Tengok leher dia. Okay, dia ada enlarged breast, minimal facial and body hair. Okay. Lepas tu testicular atrophy, maksudnya kecil je. Lepas tu pubic hair dia bentuk dia female type. Okay, dia tak ada banyak bulu kat badan dia. Okay. Breast development. Lepas tu ada osteoporosis. Dia macam ada lelaki sikit, ada perempuan sikit. Tapi bukannya dia Hunza tau, tapi dia terlebih sahaja X kromosom dia. Tapi dia still lelaki. Okay, so dekat dia punya sex kromosom dia. Boleh confuse. Tak confuse tapi dia development dia. Okay, so tengok dekat kromosom sex dia ada X, XY. Patutnya dua sahaja, XX ataupun XY. Ada terlebih satu. Okay. So, yang ketiga adalah sindrom Turner syndrome. XO. O ni maksudnya tak ada. Dia ada X kromosom je. Dia tak ada XX atau XY. Dia XO. Okay, yang ni adalah untuk perempuan je. Sebab dia tak ada Y kromosom. Bila tak ada Y kromosom, kita panggil dia perempuan. Okay. So, dia short stature. Lepas tu, low hairline. Shield shape thorax. Dia masalah poor breast development. Dia punya rupa dia, kita tengok Klinefelter. Kita try tengok macam mana rupa Turner syndrome. Siapa ada buku teks sebenarnya tak beritahu selain daripada tu, apa dia punya sindrom yang lain. Dia punya leher dia tengok, dia macam tak, leher dia macam mengembang Kalau kita tengok leher dia. Okay, ini adalah Turner mesti perempuan. Dia ada masalah jantung. Lepas tu tengah rasa lagi. Okay, dan dia infertile. Dia tak, dia apa kata? Infertile bahasa Melayu apa? Mandul. Mandul. Okay. So dia punya chest dia broad. Lepas tu nipple dia kecil dia punya small breast. Okay. Ini contoh orang Klinefelter. Klinefelter, Turner. Ini contoh Turner, kesian dia. Okay. Okay. No menstruation. Brown spot, dia ada macam brown spot. Lepas tu dia short, small fingernail. Semua tu. Okay, ni orang dia, contoh dia. Dia ada macam brown spot. Okay, so sindrom Turner ni, Turner syndrome, dia punya sex kromosom dia satu je, X saja. Tak ada lagi yang lagi satu. Okay, sekejap saya keluarkan
Random name picker wheel. Okay, soalan saya. Okay, ada berapa type of mutation? Beritahu saya, ada berapa type of mutation dan beritahu dua-dua mutation tu. Okay, siapa dah? Ada berapa types of mutations? Lepas tu apa dia mutation tu? Ayu. Okay, Ayu, mana Ayu? Ayu datang tak? Ayu. Ayu tidur ke? Bangun, bangun. Okay, ha. Ada dua, betul. Apa dia mutation dia? Apa mutation dia, Ayu? Dua. Okay, apa dia? Very good. Yay! Gene dengan chromosome mutation. Okay, chromosome mutation ada tiga. Beritahu ketiga-tiga mutation tu. Apa nama contoh chromosome mutation? Nisa Najwa. Ada tiga chromosome mutation. Apa dia? Nisa, angon. Down syndrome, satu. Ada dua lagi. Klinefelter syndrome, lagi satu. Turner syndrome. Yay, betul. Very good. So, Down syndrome, Klinefelter syndrome dengan Turner syndrome. Okay. Apa yang menyebabkan Down syndrome? Apa yang menyebabkan Down syndrome? Apa yang berlaku dekat kromosom dia? Nisa tak tidur ya. Okay, Farisha. Okay, Farisha. Sebab apa orang tu kena Down syndrome? Mana Far? Nia tak ada Nia. Far je. Okay, kenapa orang tu boleh kena Down syndrome? Apa yang perbezaan ni? Okay, betul. Kromosom yang ke-21 tu terlebih satu. Very good. Yay. Tak apa. Okay. So, apa yang menyebabkan Klinefelter syndrome? Klinefelter. Lepas tu beritahu saya jantina orang yang kena Klinefelter. Apakah jantina orang yang kena Klinefelter? Dan apa yang menyebabkan Klinefelter tu berlaku? Okay, Miss Arina. Nis, Ana Nis. Dia jantina apa? Lepas tu, okay, very good. Dia XXY dan orang tu kena lelaki. Yeay! Sex chromosome dia XXY dan dia lelaki. Anda, very good. Okay. Kalau Turner pula, dia jantina apa dan apa yang menyebabkan dia kena Turner syndrome? Turner. Okay. Syahida Najwa. Okay, Syahida, jom. Apa dia datang ni? Dia jantina apa? Lepas tu, kenapa dia kena Turner syndrome? Cikgu ulang soalan. Turner syndrome ni dia jantina apa? Orang yang kena ni mesti jantina apa?
Okay, dia XO dan dia perempuan. Betul. Yay. Very good. Salah Anissa. Okay, so boleh tak kita proceed? Kita nak pergi ke gene mutation pula Kita nak pergi ke gene mutation. Okay. So tadi dah chromosome mutation. Kalau chromosome mutation, dia ada perkataan syndrome. Tapi kalau gene mutation, dia tak ada perkataan syndrome So gene mutation dia ada color blindness, dia ada albinism, dia ada sickle cell anemia, thalassemia dan hemophilia. Okay. Okay, so yang pertama adalah color blindness. Okay, so kamu nampak tak ada, nampak apa tak kat sini? Di simbol apa ke? Okay, very good. Semua nampak nombor 12, so maksudnya kamu bukannya color blind Alhamdulillah. Okay. Yang albinism pula macam mana? Apa maksud dia? Maksudnya dia tak ada Allah, dia bukan patung tau. Ni orang. Dia tak ada apa? Dalam ni? Tak ada pigment. Okay, rambut dia tak ada warna. Ni anak orang hitam ni. Okay, ni anak orang hitam tapi dia warna putih badannya. Albino. Dia tak ada pigment So dia bahaya So dia setiap masa kena pakai lotion. Okay, yang ni pula adalah sickle cell anemia. Kalau normal blood cell, cikgu salam, textbook tak ada pun Yang tak ada tu yang albino ke apa? Farah. Asfarovski Asfarovski. Saya ingat kan orang menjarut apa itu. Rupanya nama orang Asfarovski tu. Allah. Tak hilang. Yang tak nampak. Wah ni pin kan saya punya presentation. Nanti tak hilang. Saya ingat seriously. Pin kan. Yang dekat presentation saya ni pin kan. Tak, seriously. Kamu tulis Asfarovski tu. Saya ingat kamu macam mencarut, macam tekan keyboard tu. Jadi nama Asfarovski. Okay dah Okay. Sickle cell anemia tak ada ke Farah? Farah. Oh, yang betul. Albino tak ada? Mana tak ada pun? Farovski. Ni. Ni orang Islam ke apa ni? Orang Oh, dia orang Melayu tapi nama dekat Twitter dia. Orang Malaysia. Namanya Asfa Firdaus. Tu yang kau orang orang Russia mana orang macam ni dia kena pakai lotion sunblock selalu supaya dia tak kena skin cancer. Okay, kita ada pigment ni kita akan jadi gelap bila kena dekat UV light sebab yang pigment tu akan serap UV light tak jadi skin cancer. So dia kena pakai je. Akan pakai topi ke, dia kena pakai lengan panjang ke, pakai sunblock ke. Dia boleh jadi merah, dah jadi merah. Okay? Kulit kita burn tu sampai tu. Macam tu. Orang yang kulit gelap ni dia tak selalu kena cancer Dia selamat sikit insyaAllah. Okay.
So sickle cell anemia ni kita sambung Sickle cell anemia ni kalau normal blood cell, okay, normal red blood cell dia bentuk dia macam piring, lepas tu dia macam ke dalam macam ni kan. Okay, kalau tengok dari tepi macam ni. Tapi yang ni bentuk sabit. Bila bentuk sabit, dia tak boleh serap oksigen dengan efektif berbanding yang normal. Dan lagi satu, dia juga boleh menyebabkan blood flow tu block. Sebab bentuk dia tu macam menyekat. Sebab dia boleh sangkut dekat dinding-dinding salur darah tu So dia boleh blocking the blood flow. So bahaya Okay, ni adalah kalau thalassemia, dia punya bentuk dia malformed. Instead of dia bentuk dia dui cekung, okay, bentuk dia ni, dia bentuk dia tak normal lah, malform. Malform maksud dia rosak macam itulah. Bukannya yang asal Okay. Tu thalassemia. Lepas tu kalau dia punya bone dia pun lain daripada orang lain. Bentuk orang yang thalassemia major rupa dia macam ni Ini adalah beta thalassemia. So dia punya otak, dia korak dia semua lain Okay, kalau hemofilia, ni bahaya Kalau hemofilia, dia susah nak clot. Apa maksud clot? Kalau kamu luka, nanti darah membeku kan? Tapi hemofilia ni dia susah darah nak membeku. So bila susah darah membeku, bila kamu luka sikit je, darah tu akan mengalir je. So boleh kehilangan banyak darah, boleh mati. So kalau kamu jahat kan, kamu tahu orang tu kena hemofilia, kamu lukakan dia sikit je, cucuk dia sikit, dia akan mengalir je darah tu. Tu bahaya orang tu boleh tak sedar. Kau faham ke Iman? Okay. Walaupun kecil je luka dia. Okay. So itu adalah type of gene mutation. Okay. So apa yang menyebabkan mutation ni? Okay, dia boleh secara natural, tiba-tiba je orang tu boleh jadi, ataupun orang tu dekat dengan radioactive rays. Contohnya orang yang kerja dekat bahagian X-ray ke, kerja kat bahagian stesen jana kuasa nuklear ke, okay. Ataupun kamu duduk kat matahari lama sangat, UV ray banyak sangat, boleh kena mutation. Okay, carcinogen, contohnya kamu makan makanan yang menyebabkan kanser. Ataupun pregnancy at late age. Maksudnya mak dia 50 lebih kot. So boleh lagi mengandung. So boleh juga menyebabkan mutation. Okay, so itu adalah punca-punca mutation. Dah salin belum ni? Ni saya nak tanya nanti. Okay, ataupun kamu screenshot je, SS je. Okay. Okay, ni adalah radiation exposure. So radiation exposure ni dia boleh sama ada banyak dalam masa sekejap ataupun dia sikit-sikit dia accumulate pun boleh juga mutation Mustard gas effect ni takutnya saya tak pernah tengok ni. Mustard gas effects. Saya pun tak tahu. Yang ni adalah radiation from Fukushima nuclear plant meltdown causing mutation. Okay, yang tengok ni adalah contoh turtle kepala 2. Yang ni adalah plant Plant dia tumbuh cara pelik. Okay, dia tumbuh atas buah. Yang ini katak ni terlebih 2 kaki. Okay, ini adalah ini adalah terung dia tumbuh dalam satu ni dia ada banyak-banyak terung. Ini masa dulu kan Fukushima nuclear plant tu dia bocor. Okay, ini kalau mutation kalau
kena dekat embryo atau fetus. Okay, kanak-kanak ni dia punya kepala dia besar. Dan dia pula kembar siam. Dia tidak membahagi dua dengan baik. Okay. So kalau orang mengandung ni dia tak boleh x-ray. Dia tak boleh dia tak boleh terdedah dengan sinaran radioaktif sebab bayi dia akan termutasi nanti. Okey, kalau kamu tahu sejarah, dekat Chernobyl ni dekat utara sikit lah, dekat dengan Russia tu. Okey, dekat Chernobyl ni dia ada letupan Chernobyl. So orang yang duduk dekat-dekat dengan Chernobyl tu, anak-anak dia yang lahir dalam bentuk mutasi lah, termutasi. Okey. Okey, ni kita nak beritahu macam mana dia inherit. Kalau inherited ni kamu kena lukis gambar schematic diagram macam kita belajar ni. Ini adalah kalau dia ada masalah genetik, nanti kamu kena lukis benda ni. Okay. So gene disorder disease, alleles also carry the disease trait, can be inherited in a family. Boleh diwarisi Gene boleh diwarisi. So dia boleh sebagai orang tu tak kena apa-apa tapi dia boleh jadi sebagai carrier. Dia mak dia okey tapi carrier maksudnya tapi anak dia boleh kena penyakit tu. Macam pembawa je lah. Okay, so kalau ni unaffected father dikahwin dengan carrier mother, so dua orang unaffected, satu carrier tapi dia normal hidup dia, tapi satu lagi affected. Itu biasanya inheritance of gene disorder disease. Dia berkaitan dengan seks. Kita panggil dia seks terangkai. Penyakit seks terangkai. Dia berkaitan dengan kromosom X dengan Y tu. Kalau yang carrier tu dia carry je. Dia tak kena tapi dia bawa. So anak dia mungkin boleh kena lah. Sebab tu orang kata jangan kahwin sepupu. Sebab sepupu tu mungkin dia sihat. Okay, dua-dua tu couple tu sihat tapi dia mungkin pembawa. So bila pembawa, nanti dia akan jumpa resesif dengan resesif. Nanti penyakit tu boleh muncul, penyakit keturunan. Okay, X penyakit terangkai. Okay. Kalau orang luar boleh sakit juga, boleh betul Nazira. Tapi kalau orang tu pun pembawa jugalah. Tapi kebarangkalian kalau kebarangkalian ni tinggi lah kalau kahwin sepupu. Okay, so ni kena dengar tu tau. Okay, semua ready? Ni semua kena dengar tu ni. Okay, dengar dengar. Are you ready? Okay, so tengok Okay, inheritance of type of gene disorder disease. Okay, kalau kamu tengok, dia pakai X dengan Y, XX. XY tu untuk father, XX ni untuk mother. Okay, lepas tu dekat X ni, dia ada huruf B kecil untuk recessive, B besar untuk dominant. Okay, so dekat laki, dia ada satu je X tau. Bila dia ada resesif, terus sifat tu ditunjukkan sebab tak ada dominan yang boleh cover sifat resesif ni. So, bapa dia colorblind sebab dia ada genetik X besar, B kecil. Okay. So, laki dia memang selalu kena colorblind sebab dia tak ada X yang boleh cover yang lain. Kalau mother pula, dia ada X B besar, X, B kecil. Dia pembawa tapi dia tidak mengalami colorblind sebab ada dominan ni. Bila dia ada dominan, dia akan mengaburi yang resesif ni. So, dia tidak jadi colorblind. Okay, boleh tak faham?
Okey, saya pakai gambar yang ni. Kita buat kosong dulu So, kita buat kosong dulu. So, ini adalah father tapi colorblind. Okey, kita buat satu-satu biar kamu faham. Okey, ni father colorblind. Yang ni mother carrier. Apa maksud carrier tadi? Dia ada tak penyakit tu? Dia bawa je. Dia tak ada penyakit tu, tapi dia tak mengalami, tapi dia pembawa je. Okay, so bila dia colorblind, so dia kromosom X dia ada recessive. Okay. Dan Y. Okay. So sebab dia tak ada dominant, tak ada siapa boleh cover yang colorblind ni. So dia terpaksa jadi colorblind. Okay. Yang ni pula, dia ada yang dominant. Okay. Yang ni adalah dia tak colorblind, walaupun dia ada yang recessive ni. Okay. So dia carrier je. Lepas tu bila dia bermeiosis, so dia hasilkan gamet yang ada gene yang colorblind dan kromosom Y. Yang ni pula gene yang bukan colorblind dan gene yang ada colorblind. Okay. Lepas tu bila dia bersenyawa, fertilize, so yang ni akan jadi XB besar dan XB kecil. Okay. Lepas tu yang ni pun jadi XB kecil, XB kecil. Okay. Yang ni jadi XB besar, XB besar, XB kecil. Yang ni mana Y dia? Ni Y lah. Ni XB besar, Y. Yang ni XB kecil, Y. Okay. Okay, boleh tak beritahu saya dia punya jantina, dia punya seks dia, dan sama ada dia colorblind ataupun dia carrier ataupun dia selamat. Okay, boleh tak beritahu saya yang anak yang pertama ni apa? Okay, dia yang pertama female. Okay, very good. Dia female tapi dia carrier. Okay. Carrier dia carrier sebab dia ada B kecil ni. Okay, yang ni pula. Very good. Ini female. Tapi dia color blind. Okay. Lepas tu yang ni male. Tapi dia normal. Male normal. Okay. Yang ni male. Very good. Dia color blind. Pandai lah kamu ni. Very good. Ini male color blind. Sebab dia tak ada X yang besar tu. Okay. So itu adalah kalau color blind. Okay. Okay, kalau normal, carrier normal dengan normal. Okay, carrier dengan normal pula. Saya copy ni. Okay, bapak dia sekarang ni B besar. So sini B besar. Tapi dia kahwin dengan carrier. Okay, maksudnya bapak dia bukan colorblind lah kan. Bapak dia sekarang normal lah. Okay, bapak dia normal. Okay, bapak dia normal, kahwin dengan carrier. So dia meiosis, dia produce gamet XB besar, Y, XB besar, XB kecil. So bila dia kahwin, so yang ni jadi XB besar, XB besar. Yang ni jadi XB besar, XB kecil. Yang ni jadi XB besar, Y. Yang ni jadi XB kecil, Y. Okay. So boleh tak beritahu saya phenotype untuk ni? Phenotype untuk yang first anak dia. Okay, very good. Female normal. Okay, very good. Yang ni? Female. Very good. Female carrier. Okay, ni?
Male normal, yang ni. Male colorblind. Okay. Very good. Okay. So sebenarnya, kebarangkalian untuk perempuan tu dapatkan colorblind saya susah Okay. Most of the genes that control a trait are located at autosome. However, there are also traits that are located at sex chromosomes. Saya tadi je lah. This trait is also known as sex-linked trait. Maksudnya trait tu disebabkan oleh seks, sex-linked trait. The genes that are located on the sex chromosomes are called sex-linked genes. For example, the blood clotting failure traits that cause hemophilia. Kalau XH besar is the dominant allele, XH kecil is the recessive allele, hemophilia. So maksudnya dia berkaitan dengan sifat yang berada di kromosom seks dekat seks kromosom tu. Okey. So kita cuba pula buat untuk orang normal dengan orang carrier So tadi adalah blindness Adapun tadi adalah color blindness. Sekarang kita tengok kalau hemophilia. So kat sini H besar. Kalau mother dia carrier, H besar, H kecil. So ini adalah H besar. So ni ada H kecil Ni H besar, H kecil. Okay. So dia sama macam color blindness tadi lah. Okay. So kalau dia dua-dua H besar, female normal. Okay. Kalau dia satu H besar kecil, dia female carrier. Kalau dia H besar, dia adalah normal. Dan kalau dia adalah H kecil, dia adalah ni adalah yang kena hemofilia. Hemofilia Okay. So kat sini pun kebarangkalian untuk lelaki kena pun sangat tinggi. So banyak orang yang hemofilia adalah orang lelaki. Okay. Saya ada orang kan banyak penyakit. Okay. Tapi kalau ayah dia hemofilia, tapi mak dia tak ada masalah. Okay. So maksudnya mak dia tak ada masalah. Okay, kita try lah Saya tak nak anak lelaki dah. Jangan macam tu. Okay. Kalau ayah dia normal. Kalau ayah dia normal. Ayah dia sakit. So ayah dia adalah hemofilia. Maksudnya kamu terkahwin dengan orang hemofilia. Okay. Macam mana hemofilia? Okay. Lepas tu mak dia pula dia sihat normal. Okay. Lepas tu so normal dua-dua H besar. So kebarangkalian untuk anak lelaki tu kena sangat tak adalah, tak kena. InsyaAllah tak kena So ni H besar. Ni dua-dua H kecil. Ini adalah dua-dua H besar. So sini adalah H kecil. H besar, H kecil. Yang ni adalah H besar, H kecil. Yang ni H besar Y. Yang ni H besar Y. So kalaulah ayah dia hemofilia, tapi mak dia dia bukan carrier. So semua anak dia normal. Kecuali female ni, female carrier. Semua female dia carrier. Tapi anak lelaki dia semua normal. So tak semestinya kalau ayah dia kena, anak dia boleh kena. Tak semestinya. So kena bergantung pada mother jugalah. So mother dia kena sihat lah. So kemudian keturunan kena berkualiti lah. Cucu dia boleh kena, betul. Cucu dia boleh kena.
Pandai. Bagus lah observation kamu. Saya anak yang sihat. Okey. Okey. Kalau mak dia ada masalah penyakit, ayah dia sihat. Okey. Kalau mak dia sakit, maksudnya mak dia ada satu H, ayah dia sihat. So, dia jadi 50-50. 50-50 ayah anak lelaki dia hemophilia, 50-50 anak lelaki dia, anak perempuan dia boleh jadi carrier. Okay. Okay, Farah, mana Farah? Farah. Kalau kanser tu ada kena sebab genetik? Tak. Kan saya kata kanser tu, semua orang ada sel kanser. Cuma dia nak laju ke ataupun perlahan. So, cancer not necessarily genetic. So, macam mana kita nak kenal pasti kita ni ada gene disorder disease? So, boleh pakai kaedah amniocentesis ataupun cryotyping. Okay. Pelik So, amniocentesis ni sebenarnya adalah amniotic fluid test. Maksudnya doktor, dia ambil sikit amniotic fluid ni, dia cucuk kat mak dia, perut dia, dia ambil air ketuban tu. Air ketuban tu, dia ambil, lepas tu dia buat test. So, maksudnya sebelum baby tu lahir lagi, kita tahu dia ada masalah. Ataupun tidak. Okay. Ataupun kita test, kita ambil DNA anak tu, lepas tu kita susun balik. Okay. So, macam mana dia punya kromosom yang keberapa masalah. So, boleh juga karyotyping. Kita susun dia punya kromosom. Okay. So, aplikasi untuk genetic research, dia boleh untuk forensic science, boleh gene therapy dengan genetic genealogy. Okay. So, contohnya forensic science, maksudnya kalau ada case, kita boleh gunakan genetik tu, okay, untuk kesan. Betul tak ada pembunuhan ke, orang ni bunuh ke, macam tu Ataupun kita boleh dekat sini, gene therapy. Gene therapy ni dia nak betulkan genetik, saya tak pasti. Gene therapy ni dia modified gene A, dia betulkan genetik Okay, lepas tu kalau genetik genealogi ni kita boleh kesan ayah dia tu ada penyakit ke atas tu, so kita boleh buat satu macam satu keluarga apa? Kalau kita buat tree family tree Okay, ini adalah mestilah mahal. Okay, ini adalah application genetic research to improve quality life tadi. Ini. Messi. Okay, so saya nak pakai Wheel of Fortune ni. Karyotyping ni untuk kesan penyakit. Macam mana kita nak kesan penyakit sebelum baby tu lahir? So, ada dua cara. Amniotic disease and karyotyping. Okay, soalan pertama. Boleh tak bersedia tak saya nak tanya soalan ni? Okay. Okay, tadi boleh tak beritahu saya contoh gene mutation? Contoh gene mutation. Tadi kromosom mutation ada 3. Syndrome Down, Klinefelter syndrome dengan Turner syndrome. Okay, kalau gene mutation, siapa yang bertuah ni? Miza, Lidina, Miza. Okay, Miza. Miza ada tak Miza? Miza datang tak?
Okay, very good. Color blindness. Albinism. Okay, lagi. Sickle tu? Sickle cell anemia. Okay, cuba jawab yang lain lagi. Thalassemia. Very good. Last kali. Hashtag Afrofish. Hemophilia. Yeah, very good. Yay. Semua betul. Hebat. Asal lipas. Kau ni, nama orang tu elok je lipas. Okay. Apakah nama satu term yang penyakit yang melibatkan seks kromosom? Apakah nama terms untuk penyakit yang melibatkan seks kromosom? Apa dia penyakit dia? Nama dia. Okey, Safia. Safia ada tak Safia? Apa nama kamu? Safia Alia. PKR PSP. Apa nama penyakit yang melibatkan seks kromosom? Gene disorder disease, bukan. Dia start dengan seks. Start dengan seks. Start dengan seks. Seks. Dia ada. Okay, very good. Sex link gene. Sex link gene ataupun sex link trait. Dua-dua pun boleh. Okay, sex link trait ataupun sex link genes. So kalau gene yang berkaitan dengan penyakit tu sex link genes. Okay, very good. Yay. Okay. So, boleh tak beritahu saya peratus? Okay, kamu kena buat schematic diagram. Berapa peratus anak yang kena penyakit hemofilia kalau ayah dia normal, mak dia carrier? Berapa peratus anak yang kena hemofilia kalau ayah dia normal, mak dia carrier? Okay, Sarah. Ayah normal, mak carrier. Berapa peratus anak dia kena hemofilia? Okay, beh. Yang lain pun kira juga, janganlah ni. Okay, cuba. Yang lain pun cuba juga. Anak cik kau ni. Saya dah buat jawapan. Mana yang kosong? Tak ada yang kosong. Okay, boleh. Sila. Okay, sana. Ayah dia normal, mak dia carrier.
Okey, berapa peratus, Bebe? 25%. Okey, betul ke 25%? So, kita tengok ayah dia normal, mak dia carrier. Okey, so mak dia carrier, ni H kecil lah kan? Mak dia carrier, H kecil. Betul kan? Skrin hilang. Farisha tolong pinkan saya punya presentation. Okey, betul So, rasanya bawah ni, male dia adalah hemophilia. Yeay! Okay, so jadi jalan kerja dia macam ni. So, okay, ada dua cara kita nak detect orang tu ada penyakit. Penyakit kromosom, sorry kan kromosom. Gene disease gene disorder disease. Ada dua cara. Okay, apakah cara yang pertama dan apakah cara yang kedua? Cara nak detect gene disease So apa dia? Satu apa? Dua apa? Okay, Natasha Eliana. Nora Natasha Eliana. Wani. Tengok je kalau jawab kan Natasha Eliana ke? Okay, very good. Natasha Eliana amniocentesis betul. Lagi satu. Lagi satu. Wani ni tak sabar. Karyotyping betul. Yay! Very good. Okay, very good Okay, so kita dah habis dah. Kita dah habis dah. Okay. So, untuk sahaja itu sahaja kita punya kelas untuk hari ini. So, kita jumpa lagi insyaAllah next class esok pukul 4.30 hingga 5.30 hingga 6.30 petang Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.